Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك أرحم الراحمين اللهم أغننا بالعلم. Ya Allah, kayakanlah kami yang hadir dalam majlis ilmu di Masjid At-Taqwa pada malam ini dengan ilmu agamamu, ya Allah. Wa zayyina bil hilmi, hiasilah diri kami dengan sifat kelemah lembutan, ya Allah. Wa akrimna bit taqwa, muliakanlah kami dalam kalangan manusia dan di sisimu dengan takwa padamu, ya Allah. Wajamilna bil afiyah, dan cantikkanlah diri kami, ya Allah. Kami ingin juga cantik, ya Allah. Cantikkanlah dengan keafiatan, kesihatan luar dan dalam diri kami yang berpanjangan, ya Allah. Birahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pergi ke kedai nyonya pada hari Selasa. Kenapa hari Selasa, tuan-tuan? Pergi kedai nyonya? Sebab kalau pergi kedai hari lain, tak jadi pantun ni. Di pembayangnya hari Selasa. Pergi kedai nyonya pada hari Selasa, nak beli bahan untuk membuat roti. Tuan-tuan, hari ini ramainya manusia mudah berbuat dosa apabila Tuhan sudah tidak ditakuti. Lungo mancing gawak coran. Coran nyeleh skok kakang ipe. Tuan-tuan, uang anggar wis ora wedi kambik pangeran, urepe kelakuannya sakarpe. Yang faham je lah. Yang tak faham nanti Google lah, tuan-tuan. Yang dikasihi, yang dihormati Tuan Nazir, para pegawai jawatankuasa Masjid At-Taqwa, sahabat Ustaz Gedi, Tuan Imam, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Jalla wa'ala. Yakinlah tuan-tuan, kerana rasa takutlah tuan-tuan berada di rumah Allah pada malam ini, malam semalam, dan mudah-mudahan malam esok juga. Amin. Ya, kerana rasa takut itulah
yang sangat penting, khususnya takut kita pada Allah Jalla wa'ala. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Tapi kepada Allah saja tuan-tuan, bukan tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak takutkan pada Allah. Ya? Baik. Takut ni tuan-tuan, hari ini kita nak bincang soal takut. Dia merupakan boleh jadi sifat yang negatif, dan kalau kena pada tempatnya, dia boleh membawa perkara yang sangat positif. Sebab itulah tuan-tuan, kenapa Allah masukkan ciri-ciri ataupun sifat orang yang senyap mampu mengimarahkan masjid-masjid Allah, iaitu antaranya ialah orang yang tidak takut, melainkan takutnya hanya pada Allah. Sebagaimana firman Allah, Ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim, Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Hanya saja orang yang layak, sama ada dikelayakan ataupun ciri-ciri yang mampu orang ini untuk mengimarahkan masjid-masjid Allah. Siapa dia tuan-tuan? Kalau kita dengar ayat yang pertama, sifat ciri-ciri yang pertama, man amana billah, mereka yang beriman pada Allah, kita faham. Kerana kita berimanlah kita datang ke masjid, ya, untuk ta'abud ubudiyah, melakukan pengibadatan yang lebih baik, untuk solat berjemaah, ya, hadir majlis ilmu. Yang kedua, wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Kita faham. Wa aqamas salah, yang mendirikan sembahyang, pasti kita nak pergi masjid mesti sebab nak sembahyang lah. Wa ataz zakah, ya, dan yang menunaikan zakat, kita faham. Tapi kenapa Allah masukkan ciri-ciri orang yang mengimarahkan masjid ini, walam yahsha illallah, ya, orang yang tidak takut melainkan hanya takut pada Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka semua itu, 5 golongan ini, ya, orang-orang 5 kelompok ini, orang-orang yang mendapat petunjuk, insya-Allah. Tuan-tuan, kenapa Allah masukkan walam yahsha ilallah, orang yang tidak takut melainkan Allah? Bukan kita nak maring masjid arep tumbuhan, arep gaduhan, arep pentong-pentongan, arep perang-perangan. Ya, kita nak pergi masjid, kita nak sembahyang. Kenapa Allah masukkan ciri-ciri orang yang layak mengimarahkan masjid-masjid Allah ni, walam yasha ilallah? Maka kita urut pada sudut maksudnya, tuan-tuan. Ulama memberikan maksud takut itu ada 3. Yang pertama, takut yang membawa kalimah al-khawf. Ya? Dalam kitab Al-Kifayatul Adqiya, ya, takut al-khawf ini kerana haibah, kerana kebesaran, kerana, ya, keagungan, kerana kemuliaan, kerana kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu ada rasa takut saat kita melakukan ubudiyah, saat kita sembahyang, melakukan ibadah. Takut-takut tak diterima oleh Allah, maka al-khawf ini hendaklah disertai dengan ar-raja, iaitu harap-harap Allah terimalah. Ini takut yang pertama. Ya. Takut jenis yang kedua, kata ulama, ini yang perkataan walam yahsha, khawsha. Takut
kerana seiring dengan bertambah ilmu. Tuan-tuan ya, sebab apa tuan-tuan? Apa buktinya? Apa dalilnya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama ni jamak pada orang alim, dia semakin bertambah ilmu, semakin takut pada Allah. Sepatutnya ilmu begitu sifatnya. Ya, kata Syekh Abdul Salim Al-Falimbani, Syekh Abdul Salim Al-Falimbani dalam kitab Hidayatus Salikin fi Maslakil Muttaqin. Wal ilmu nafi', yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Kita kan selalu doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah, kurniakan ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu nafi', yang dikatakan ilmu nafi' itu ma yazidu al-khawf minallahi ta'ala. Apa-apa yang menambah ketakutan kita kambik pangeran Gusti Allah. Semakin kita duduk dalam majlis ilmu, kuliah maghrib baik, kuliah subuh baik, kuliah duha baik, semakin takutnya kepada Allah. Bukan kita semakin bertambah ilmu daripada UPSR, kalau dululah tuan-tuan ya, PMR, SPM, STPM, STAM, degree, master, paling tinggi PhD. PhD itu apa? Pengajian habis dah. Philosophy of Doctor. Dantek lah tu, pengajian habis dah. Semakin tinggi ilmunya, semakin berani dia melanggar larangan Allah. Semakin tinggi ilmunya, semakin dia berani meninggalkan perintah Allah. Itu bukan ciri-ciri ilmu nafi'. Ya, sebab apa? Sebab ulama ni, alim ulama ni, sebab itu Allah sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut dalam kalangan hamba-Ku ialah orang alim. Jadi sebab itulah tuan-tuan Allah sebut walam yakhsha illallah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang rajin ya duduk dalam majlis ilmu, sebab itulah tuan-tuan terpilih dan dipilih oleh Allah untuk mengimarahkan masjid-masjid Allah. Amin. Ya, sebab apa? Kita kerana takutlah kita datang ke masjid tuan-tuan. Ya, untuk mengimarahkan masjid Allah. Yang ketiga, kata ulama, pertama al-khawf, yang kedua khosya, yakhsha, yang ketiga ruhbah. Takut kerana ada ancaman daripada Allah. Tuan-tuan ya, takut kerana ada tarhib. Tarhib ni, kalau kita buat sesuatu yang melanggar, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, begini ancamannya, begini balasannya. Itu ada ruhbah. Takut yang disertai kerana ada ancaman daripada Allah, siksaan, azab daripada Allah. Ya, ini takut kerana tarhib, tuan-tuan ya. Maka inilah jawapan kepada kenapa Allah masukkan kalimah walam yakhsha ilallah. Saya sebut mukadimah ini tuan-tuan dalam satu surau. Saya dengar ada sahabat-sahabat dibisik dengan kawannya. Takut dengan bini masuk yang mana satu ya? Kepi tuan-tuan. Takut dengan bini masuk kategori yang mana Tuan Haji? Itu pengertian epistemologi. Kalau takut dengan bini, ataupun saya bukan takut dengan bini Ustaz, tapi bini yang menakutkan. Saya bukan takut bini Ustaz, saya bukan tak berani, tapi bini saya lebih berani. Pada bayan dah tuan-tuan. Maka kalau nak tahu takut ini pada bini ini, dia bukan pada pengertian, dia pada hukum. Ya, hukum takut ni tuan-tuan ada 5. Yang pertama, hukum takut yang wajib. Bukannya sunnah, bukannya harus. Tuan-tuan, ditakut yang wajib. Apa dia?
takut sungguh untuk meninggalkan walaupun satu perintah Allah ataupun melanggar sebarang larangan daripada Allah. Bukannya sunnah, bukannya harus, wajib takut. Kita tuan-tuan ya, kita telena ya, musim pilek ni, makan ubat batuk takut overdose. Belum sembahyang isyak kita teleka. Bangun-bangun aku lah urus sembahyang yo. Itu tuan-tuan kita nak rasa takut tertinggal perintah Allah. Jangan lantaklah gitu tuan-tuan. Itu pentingnya rasa takut. Bayangkan tuan-tuan kalau kepimpinan kampung, kepimpinan negeri, kepimpinan negara, kepimpinan dunia ini dipimpin oleh pemimpin yang takut pada Allah. Masya Allah. Kalau rakyat yang takut pada Allah, jemaah yang takut pada Allah, penuh sesak masjid ini tuan-tuan. Kalau pemimpin yang diberikan amanah takut pada Allah, tuan-tuan ambil contoh. Khalifah Umar Abdul Aziz dalam kerajaan Bani Umayyah. Sangat takut, hari-hari dia takut, bimbang. Dia dalam keadaan selesa, kekenyangan, tapi rakyatnya dalam keadaan kelaparan. Ada yang kelaparan. Satu riwayat diriwayatkan oleh Syekh Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikh Al-Khalifah, sejarah Khalifah, Tarikh Al-Khalifah. Isteri kepada Khalifah Umar Abdul Aziz, Amirul Mukminin tuan-tuan, namanya Fatimah binti Abdul Malik, tegur suaminya Khalifah Umar Abdul Aziz, "Kang, kenapa kok nangis? Kenapa menangis? Wahai Khalifah." Kata Umar Abdul Aziz, "Dalam kalangan rakyatku pasti ada yang miskin, ada yang susah, ada yang lapar, dan ada yang rasa dizalimi. Dan pastinya aku akan dibicarakan di hadapan Allah, dan aku bimbang semuanya ini berlaku kerana aku. Dan aku bimbang aku tidak ada hujah di hadapan Allah." Masya Allah. Ini tuan-tuan, kalau pemimpin yang takut pada Allah. Begitu juga kalau seorang ayah yang takut pada Allah, bimbang, tak dapat laksanakan tanggungjawabnya kepada anak-anaknya, kan? Seorang suami, isteri yang takut pada Allah, bimbang, adakah dia telah laksanakan amanah yang sebaik mungkin? Kan penting takut pada Allah, hukumnya wajib tuan-tuan. Tanggungjawab suami. Apa tanggungjawab suami tuan-tuan? Ada 5 ngah. Ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Ini dalam falsafah kitab Jawa kuno tuan-tuan. Tuan-tuan kena catat tu. Ada 5 ngah. Kalau tanggungjawab isteri ada 5 I. Bakti, hati-hati, kemati, kemi, ulas asi. Ya. Apa tanggungjawab sebagai seorang suami kalau dia takut pada Allah? Pertama, sediakan rumah tempat tinggal, tempat pelindungan. Ngomahi. Yang kedua, ngingoni. Beri nafkah zahir. Makan, pakaian. Dia bela anak orang kan, ngingoni. Yang ketiga, ngeloni. Tahu ngeloni? Yang ni tanggungjawab nafkah batin. Tak payah cerita terperincilah dalam masjid. Itu kena ngeloni. Ya. Yang keempat, ngayami. Memberikan ketenangan, kedamaian kepada seorang isteri. Rasa tenteram, selamat di samping suaminya. Yang kelima, ngayomi. Iaitu memberikan didikan. Ya. Tarbiyah kepada isterinya. Jadi bimbang kalau suami yang takut pada Allah, adakah dia telah melengkapi ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi,
Ngayomi. Saya hampir terkeliru dengan lagu Jepun tuan. Giyomi itu ngayomi dia. Isteri yang takut pada Allah tuan-tuan, dia mesti sifatnya bakti. Ketundukan, kepatuhan, kesetiaan pada suami ini bakti. Kalau ikut bahasa Jawa halus, Jawa kuno. Kemudian hati-hati tutur katanya, tindakannya, perbuatannya. Gemati, pandai mengurus diri, pandai mengurus harta suami, menjaga keaiban suami. Gemi, pandai mengurus ekonomi rumah tangga. Welas asih, dia mempunyai belas ihsan kepada anak-anak dan suaminya. Ini bakti, hati-hati, gemati, gemi, welas asih. Sebab itu, kalau nak cari orang rumah tuan-tuan, kalau ada anak-anak kita nak cari calon isteri, dia mesti yang rajin di sumur, hemat di dapur, ya, hangat di kasur. Orang kata, ya, rajin di ladang, di sumur, ya, rajin buat kerja, hemat di dapur, pandai masak, pandai berjimat, dan juga hangat di kasur. Kalau orang lelaki pula ciri-cirinya rajin di ladang, gagah di ranjang, dan juga yang ketiga tuan-tuan, layak ngimami sembahyang. Nak dapat semua tuan-tuan, kena bawa pergi rumah saya, bawa ayam golek seko. Kena tuntut tu. Baik. Ya, maka kalau semua hamba Allah ini menjadi hamba yang takut, hukumnya wajib tuan-tuan. Takut meninggalkan perintah Allah, takut tidak laksanakan amanah tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Diri kita ni tuan-tuan, kalaupun tidak pemimpin negeri, negara, pemimpin diri sendiri, pemimpin ahli keluarga, pasti akan dipertanggungjawabkan setiap dengan apa yang kita pimpin. Takutlah tuan-tuan, perlunya takut pada Allah, wajib. Takut yang sunnah, kata ulama, ialah takut kalau bimbang, kalau tuan-tuan, ibadah-ibadah yang fardu kita ada kekurangan, ada kelopungan, enek kurang-kurangi, maka dia menjadi motivasi untuk galakkan menambah dengan tambah yang rawatib, qabliyah ataupun ba'diyah ataupun yang nawafil. Ini takut yang sunnah. Tadi solat fardu maghrib berjemaah tadi, bimbang-bimbang, takut terkhayal, takut tak sempurna, maka kita pun ada rangsangan untuk melaksanakan solat sunat ba'diyah maghrib. Itu takut yang sunnah. Takut yang tuan-tuan, takut yang takut yang harus, itu biasalah. Takut malam, takut tempat tinggi, ya. Kadang setengah orang takut lipas. Itu takut yang benda-benda yang biasalah tuan-tuan, ya. Al-aslu fi kulli syai' al-mubah. Setiap sesuatu pada asal hukumnya harus. Maka haruslah. Ya. Kalau penceramah takut lepas ceramah nanti biro dakwah lupa nak bagi sagwati, takut juga. Itu harus tuan-tuan. Contoh. Ya. Ya, baik. Kemudian takut yang haram, yaitu tuan-tuan, takut-takut yang ini tuan-tuan. Takut kita nak menegur isteri, anak-anak kita yang belum sembahyang. Takut kalau kita nak tegur anak kita, takut-takut anak kita marah. Nanti dia tak berikan kita hadiah ke dan sebagainya. Akhirnya lantaklah anak kita dah besar. Takut nak tegur isteri, yang isteri keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna. Takut nanti isterinya merajuk, abang jangan macam-macam, jangan nak berkhutbah dengan saya. Kalau tak malam ni abang tidur kat dapur peluk tongges. Ini GTB tuan-tuan, geng takut bini. Kalau gini hukumnya haram sebab menjadi suami yang dayus. Takut
yang kita dah tuat-tuat ni dah pencen yuklah mari masjid takwa. Kita solat berjemaah, kita hadir majlis ilmu ben bodoh-bodoh faham. Abang ni tak mampu nak bagi didikan agama, nak ajak nak upah orang datang ke rumah ngajar agama pun abang tak mampu. Abang nak ngulang balik apa yang disampaikan oleh pengkuliah, cerita sama sebiji yang disampaikan balik kepada ayang tak mampu. Sebab abang kalau balik kuliah maghrib sehingga kena roti banjir, teh tarik, hilang kabeh. Kelalen kabeh. Maka ayang marilah pergi masjid sama-sama. Tak nak. Abang pergilah sendiri. Takut. Tuan-tuan, tahniah siapa yang bawa isteri-isteri. Semua sama-sama faham. Siapa yang ada isterinya di kawasan musliman, itu bukti bahawa tuan-tuan tak takut bini. Siapa yang belum bawa, Masya Allah, tuan-tuan. Sendiri mau ingat. Gitu kan. Ya. Baik, itu takut yang haram. Nak menegur kemaksiatan, ya, takut. Ya, takut kedudukannya, jawatannya, terjejas ataupun terlucut dan sebagainya. Ini takut tuan-tuan. Takut kulil haq walau kana murran. Nak menegur pun takut. Takut, macam-macam takutlah hilang segala keselesaan. Ini takut yang haram. Takut yang jatuh syirik lagi teruk daripada haram tuan-tuan. Sebab kalau haram sekadar berdosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Boleh ya kita hapuskan dengan kita ya istighfar, ambil wuduk kalau dosa-dosa kecil. Ya, dan kalau dosa besar, solat sunat taubatan nasuha. Solat taubat dan melaksanakan taubatan nasuha. Tapi kalau syirik, ni takut yang boleh jatuh sampai syirik. Tuan-tuan, taubat Allah tak terima. Sebab dia dah terkeluar, gugur akidahnya. Dia kena mengucap balik dan dia taubat kepada Allah. Barulah Allah terima taubatnya. Dalam kitab Mustikah hadis disebut tuan-tuan. Ya. Sebab itu, jangan sampai takut jatuh kepada syirik. Merasakan ada sesuatu yang mampu memberi manfaat ataupun mudarat, malah mengagungkan. Sama atau seperti ya, kita kepada Allah SWT. Kalau zaman dahulu, kalau musim tuan-tuan nak menuai padi, ada sembahannya, ada pulut kuningnya, ya, supaya musim panen, musim menuai pada kali ini, sama ada petani ke, nelayan ke, ya, supaya lebih mewah, lebih makmur, ada sajian-sajian, ada sajian-sajian. Itu takut yang sampai boleh menjadi asyirku billah waliya'udzubillah. Sebab itu tuan-tuan ya, pentingnya kita tanamkan rasa takut pada Allah. Ya, dan letakkan ketakutan itu pada tempatnya. Kata Sayyidina Utsman Al-Affan, antara perkara yang kita letak takut pada tempatnya tuan-tuan, yang pertama, takut pada Allah, yang Allah itu berkemampuan mencabut iman kita pada bila-bila masa. Sebab iman ni bukan satu benda yang permanen. Tuan-tuan ya, kalau kita tak bajai, tak sirami, tak suburkan, dia boleh hilang. Maka kita takut pada Allah, ya Allah, ya, minta Allah berikan keteguhan pada keimanan kita untuk dapat ta'abud dan melakukan ketaatan. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Kan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan, akhir zaman umat manusia berpagi-pagian dia beriman, petang dia dah kufur. Ataupun pagi dia kufur, petang dia beriman. Bolak-balik. Hati ni kita ni tuan-tuan pangeran nyekel. Jadi kita minta, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Teguhkanlah
hati ini untuk dalam agamamu, dalam jalan agamamu, dan jalan untuk mentaati, menturuti, melaksanakan segala perintahmu. Kita takut tuan-tuan, kadang-kadang semangat. Oh, mari masjid. Kadang-kadang time lemah, hujan gerimis sikit. Alah, keretanya baru basuh pula tu. Alah, sayang RM15, RM20 tuan, dah tak pergi masjid. Lemahnya iman kita kan. Ya, jadi takut yang pertama, takut Allah cabut nyawa kita, Allah cabut iman kita bila-bila, tuan-tuan. Ya. Yang kedua, takutlah kamu, kata Sayyidina Uthman, kepada malaikat Israel yang boleh bila-bila masa saja cabut nyawa kamu. Kemudian pula, saat kita ngaji tak dicabut. Saat kita sembahyang tak dicabut. Saat kita dalam suasana bi'ah salihah tak dicabut. Saat kita tilawatil Quran tak dicabut. Tapi saat kita khilaf sedikit dalam bi'ah maksiyah, takut-takut ketika itulah nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel, tuan-tuan. Sebab itu nanti kita lihat pentingnya tanamkan takut pada Allah. Sebab kalau iman itu pokok, buahnya adalah takut, takwa. Ya, maksudnya tuan-tuan, iman kan percaya. Kalau kita percaya ada sesuatu tempat, ada entiti yang menakutkan, dia akan lalu tempat lain. Dia percaya. Sebab itu pentingnya iman. Kalau kita beriman sungguh-sungguh pada Allah, buahnya ialah takut. Takut. Jadi, maka hasilnya tuan-tuan, kita akan pastikan diri kita sentiasa dalam li'ibtigha mardotilah. Khawatir-khawatir, ya, tengah masuk panggung wayang, ketika itulah Allah cabut nyawa kita. Wazan. Kita azan dahulu, insyaAllah. Kita akan sambung sikit lagi, tuan-tuan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah, Allah. لا إله إلا الله Allahumma rabbana ati sayyidina Muhammad fadilah wa ba'ath maqam mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Baru pukul 8 suku tuan-tuan ya. Kata Pak Maun, malam masih muda. Sambung sikit lagi tuan-tuan. 10 minit lagi boleh ya? 10-15 minit lagi nak habiskan ni. Supaya tidak tergantung. Kita nak soft landing. Jangan landing time jatuh gitu tuan-tuan. Baik. Ya. Takut yang ketiga, kata Sayyidina Osman Al-Affan, tuan-tuan, takutlah kamu kepada syaitan. Yang syaitan ni tuan-tuan, kalau dia gagal menggoda manusia, jangan melakukan ibadah. Kalau dia gagal untuk menggoda manusia supaya tidak melaksanakan perintah Allah, dia akan goda manusia supaya kalau dia beramal pun, melaksanakan ibadahnya pun, pahalanya terbatal. Contohlah, ya, alah rak payah maring masjid lah, Riko kan selalu maring lunga masjid, walah, wis wapik banget, confirm lah surga. Sekali je tak payah pergi, alah, tak terjejas. Memang Tuan Haji akan masuk surga punyalah confirm. Gitu tuan-tuan. Tiba-tiba kita nak pergi juga pergi Masjid At-Taqwa. Maka sampai ke masjid, tuan-tuan, saat kita dah laksanakan ibadah, tadi dia gagal dah, tapi dia akan goda manusia supaya terbatal pahala ibadahnya. Seluruh Korea Masjid At-Taqwa, kenapa kok aku wae sengalim ya? Aduh. Orang lain tak datang, aku je yang datang. Wah, habis tuan-tuan. Kerana ada hairan kepada amalannya, kepada ibadahnya. Rasa ujub. Takutlah yang keempat, takutlah kamu kepada dunia. Yang dunia ini akan menghayalkan kamu, melekakan kamu. Sebab kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara orang mukmin, boleh do and don'ts, boleh ni tak boleh buat, tak boleh, ya, tapi merupakan syurganya orang kafir. Jadi kadang-kadang kita tengok syurga ni tuan-tuan, mewah, kadang-kadang kita lupa dunia ni bukan tempat tinggal, tapi tempat dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Tuan-tuan, dunia bukan tempat tinggal, dia tempat meninggal. Kayak kaji kain kapan? Lah, habis meninggal no dunia, kan? Telah meninggal dunia. Meninggalkan dunia lah. Tuan-tuan ya. Baik.
Yang kelima, takutlah kamu kepada ahli keluargamu. Tengok tuan-tuan. Ini ahli keluarga yang boleh menjadi fitnah lah. Ya. Kadang-kadang kerana anak dan isteri atau suami menjadi asbab seseorang hamba Allah itu dimasukkan ke dalam neraka Allah, tuan-tuan. Ya. Kerana nak memenuhi kehendak anak-anak, isteri, kadang-kadang seorang suami, seorang ayah terpaksa khianat, tidak berintegriti dalam pekerjaannya, menipu, rasuah dan sebagainya. Ini. Ya, kerana apa? Nak menuruti ahli keluarganya. Dan yang terakhir, takutlah kamu kepada nafsumu. Kerana nafsu, tuan-tuan, lebih jahat daripada dunia, lebih jahat daripada manusia yang taleh, lebih jahat daripada syaitan. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, dalam kitab Minhajul Abidin. Dia lebih bahaya, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Ada dua sebab. Ingat sampai bila-bila. Kenapa nafsu ni lebih jahat daripada syaitan, lebih jahat daripada makhluk, lebih jahat daripada dunia sekalipun? Sebab dia musuh dari dalam, musuh dalam selimut. Kalau dunia kita boleh tinggalkan. Kalau syaitan kita boleh ru'yahkan, isti'azah, baca ta'awuz, baca suratul Baqarah, syaitan tak akan masuk ya ke dalam rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Ya, kalau manusia yang taleh, kita boleh beruzlah, kita boleh mengasingkan diri. Kalau nafsu, dia musuh dalam selimut, musuh dari dalam. Laku kebiye, nan jero, tuan-tuan. Dahlah musuh dari dalam. Dia, kata Imam Ghazali, dia musuh yang kamu cintai. Makan nak yang sudep, pucuk nak yang wayu, kan? Umah nak yang uombo, kereta nak yang tuwo, kan? Semuanya nafsu, tuan-tuan. Musuh yang kamu, musuh dari dalam dan musuh yang kamu cintai. Itu yang susah, tuan-tuan. Ya, nak kena, sebab itu dalam 12 bulan, 1 bulan Allah peruntukkan bulan tarbiyah nafsu. Khusus namanya bulan Ramadan. Pasal dia musuh yang paling jahat. Dia musuh dalam selimut, musuh dari dalam, dan musuh yang kamu cintai. Dan akhirnya, tuan-tuan, pentingnya ada banyaklah, tapi saya ambil 3 lah. Pentingnya tanamkan rasa takut pada Allah. Yang pertama, kata ulama, dia mendorong untuk kita sentiasa melakukan amal soleh dalam kehidupan kita ni. Ya. Yang kedua, dia akan menundukkan syahwat kita. Daripada kita nak melakukan sesuatu, nak caci maki, kita bimbang. Hari ini, tuan-tuan, netizen tak takut tulis dekat media sosial dan sebagainya, mengecam, menghina, malah maki. Kadang-kadang dia, kalau tak tahu letak bicara, tak ada ilmu, diam itu lebih menyelamatkan. Ini kisah ulama direzekikan oleh Allah, dapat bermimpikan Rasulullah. Sepatutnya apa respon netizen? Wahai Tuan Guru, wahai ulama, ya, kami cemburu. Apakah amalan, bagaimana kami nak dapatkan rezeki, dapat mimpikan Rasulullah? Sepatutnya begitu. Ini dikecam. Apalah ni mimpi, ni mengarut ini. Ya? Mimpi supaya cukup jumlah. Ini perkara-perkara cacian makian. Tak jaga dia. Sepatutnya kita, kalau hamba yang takut tutur kata dan sebagainya, tuan-tuan, jadilah kita hamba yang Nabi sebut, yang dirindui oleh syurga dan tidak akan disentuh oleh api neraka. Ani bin Mas'ud an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum biman tukharramu alaihi nar. Wahai sahabat, maukah aku khabarkan kepada kamu perkara-perkara, 4 golongan yang tak akan disentuh oleh api neraka. 4 golongan manusia yang tak akan disentuh oleh api neraka dan sangat dirindui oleh syurga.
Maka sahabat-sahabat pun menjawab, qalu bala ya Rasulullah, pastinya kami nak ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Inilah 4 golongan yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Siapa ni tuan-tuan? Orang yang takutkan Allah, dia bersifat hayyinin. Ya, sifat tenang, ketundukan, keteduhan zahir dan batinnya. Dia tak suka caci maki, hina, menghina, benci, membenci. Yang kedua, layinin. Dia mempunyai layanan yang mesra, lemah lembut tutur kata, tak suka sakitkan hati orang. Yang keempat, qaribin, mudah mesra, mudah akrab. Kalau tuan-tuan pernah jumpa, kadang-kadang macam biasa dah jumpa, macam dah sahabat lama dah. Mudah mesra, rahmah tamah. Yang kelima, sahlin. Dia tak suka nak nyusahkan orang. Ya, asyik-asyik pinjam 100, pinjam 100. Kan? Sahlin, dia suka nak memudahkan orang. Inilah 4 golongan, hayyinin, layinin, qaribin, sahlin. Dan yang terakhir tuan-tuan, ingat ya, juga hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, ya, Nabi sebut ini golongan-golongan yang kaki sembang ni tuan-tuan, ya. Bahasa sekarang apa? Ketimbang, wallahu alam. Saya pun tak faham tuan-tuan. Ya, kencing, tipu, kuat sembang. Ada dalam hadisnya tuan-tuan. Ya. Inna abghadakum ilayya wa ba'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. 3 golongan kaki sembang yang sangat dibenci dan sangat dibenci oleh Allah, dan aku sangat benci, dan kedudukannya ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Kedudukannya di hari kiamat nanti jauh daripadaku. Tuan-tuan, siapa di golongan ini tuan-tuan? Kita takut termasuk dalam kelompok golongan seperti ini. Mereka yang pertama, asarsarun. Siapa dia asarsarun? Mereka yang kalau sembang tuan-tuan berjela-jela tapi isi sembang kosong. Dan kalau dia sembang, kalau boleh dia suka nak mencelah. Orang cakap sikit nak mencelah. Dan dia dominasi kalau tak bagi peluang orang lain sembang. Tuan-tuan, dia kalau boleh, tuan-tuan akan jumpa golongan ini kalau tempat rewang-rewang, tempat medang-medang, akan jumpa kelompok golongan ini tuan-tuan. Oh, kalau cerita pasal kereta EV, oh, begini EV ni teknologi gini-gini, macamlah dia ada tuan-tuan. Dia sembang kosong, nyetin kosong saja. Kemudian golongan yang kedua, wal mutasyaddiqun, iaitu golongan orang yang bersuka cakap merendah-rendahkan orang lain. Engkau tak payah sembang lah, engkau motor pun tak ada, nak sembang pasal kereta. Dia jadi orang kawan tu dengar, Allah, down dia tuan-tuan. Engkau tak payah sambung, kami cerita pasal kereta ni, engkau bukan ada kereta, motor pun tak ada. Allah, ni golongan yang suka merendah-rendahkan, ya, menghinakan, ya, ataupun tuan-tuan ya, contoh lain, tak payah sembang lah dulu, zaman kita dulu. Nak menjadikan negara Malaysia ni maju, orang Melayu nak buat jarum benang pun tak mampu. Dia suka merendah-rendahkan. Kau tak payah cerita lah nak pasal perintah negara. Kat negeri kau, airnya pun air teh tarik. Macam itulah, lebih kurang lah. Gitu. Al-mutasyaddiqun. Golongan yang kelima tuan-tuan, wal mutafaihikun, iaitu orang yang suka cerita hal dirinya sendiri, mengangkat-ngangkat dirinya seolah-olah dialah yang lebih baik. Ini golongan ketiga golongan kaki sembang yang sangat dibenci Nabi dan sangat jauh letak duduknya di hari kiamat nanti di akhirat. Al mutafaihikun tuan-tuan, ya. Banjir di Bukit Kafar, muka ni jugalah yang kena turun. Lebih kurang gitulah tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Sekian aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa nafsin la tashba' wa min du'ain la yasma'. Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah terpuas, dan doa-doa yang tidak pernah kau dengar ya Allah. Allahumma jamjamna hadza jammarhuma wa tafarraqna min ba'di tafarqan ma'suma birahmatika rahmar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.